Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada MC tadi, dan seluruh warga Rishwa dan tuan-puan yang bersama hari ini. Um, saya perkenalkan diri dulu, saya Anas Azami, pengasas bagi Azdan Quranic Center, dan kepakaran saya adalah membantu mereka yang buta Al-Quran, tak kenal hukum tajwid dan juga mengaji merangka-rangka untuk pandai mengaji dengan inovasi terbaru iaitu kaedah Azdan. Baik, alhamdulillah, sekadar perkongsian bagi saya bila kita memulakan Azdan Connect Center ni adalah, saya cerita seberlanjut tentang bila kita mulakan ni, untuk Azdan ni adalah memang totally bagi saya, dia ni adalah khidmat saya untuk kembali kepada umat. Sebab apa? Sebab hari ni saya sangat sedih tentang ramainya, bila kita dah masuk dalam dalam lapangan, kita dapat kenal kan, terlalu ramai orang yang masih lagi tak boleh baca Al-Quran dengan baik. Dan kadang-kadang sama ada dia memang sedar ataupun dia tak sedar. Mungkin sebab bila tak sedar ni, maksudnya dia dah lama tak belajar ataupun dah lama tak semak bacaan. Maka dia selesa dengan bacaan tersebut. Dan mungkin dengan bacaan tersebut dia baca, dia last belajar waktu sekolah dulu, maka dengan bacaan waktu sekolah dululah dia bawa sampai ke dewasa. Dan paling menyedihkan, untuk makluman anda, ini yang saya dapat banyak cerita tentang ramainya orang Islam kita bila dalam keadaan nazak dekat hospital, ramai minta tolong pada nurse. Nurse, tolong saya bacakan Al-Quran. Saya tak mampu nak baca Al-Quran dengan baik. Dan inilah kita tak nak menjadikan satu, orang kata, uh, beban pada saya dan beban pada orang-orang yang belajar agama, dan dipertanggungjawabkan dekat akhirat nanti kalau kita ada ilmu tapi kita tak nak sampaikan. Dan juga perkara yang kedua bagi saya juga yang menyedihkan adalah ramainya orang yang dalam bidang Al-Quran ataupun bidang agama ni pilih untuk keluar daripada bidang ni. Sebagai contoh, pilih untuk jual barang dan sebagainya, dan menyebabkan ramai orang yang bukan agama ingin mengajar agama pula. Dan inilah menyebabkan, sebabkan tak cukup ilmu, dia mengajar perkara yang mengarut. Dan ini baru je, kerap kali berlaku kan. Kadang-kadang ada anak pelajar saya tanya, "Ustaz, betul ni?" Dan dia ajar tu macam yakin sangat tapi tak betul. Sedih. Jadi sebab itulah tuan-puan, kalau saya nak ceritakan, dulu saya adalah guru kafar, lepas tu saya pernah aksiden. Lepas aksiden tu saya tak boleh nak mengajar dah, dan saya pergi sambung belajar. Dan bila saya lepas habis je sambung belajar tu, saya kerja macam-macam tuan-puan. Saya cuba, lepas kerja tu saya cuba juga berniaga sebenarnya. Dan alhamdulillah waktu tu saya ada kemampuan, dan saya dah ada ekonomi yang stabil, alhamdulillah. Dan tiba-tiba tuan-puan, satu peristiwa yang bagi saya takkan lupakan, yang menyebabkan saya nak buka pusat Quran. Yang pertama sebab mak saya kata, "Anas, kan, mak teringin sangat kalau boleh bukalah pusat Quran. Kat sini tak ada orang yang boleh ajar, ataupun ada tapi pak cik tu dah tua dah, ustaz tu dah tua dah. Dia dah kerap sakit, kejap on kejap tak on kelas kan." Jadi saya pun waktu tu beberapa kali, sebab kita dah ada kewangan alhamdulillah, dan saya juga pemikiran dulu adalah pemikiran yang lama kan. Dulu saya, ya, kita geng-geng ustaz ni, kita fikir juga kalau kita dalam bidang agama ni, uh, maksudnya macam mana kos kehidupan kita kan. Dan hari ni saya memang totally macam Tuan Nasrul kata tadi, saya tak berimpi pun untuk capai jutawan ke, untuk kewangan, tak. Kita hanya fokus pada misi kita. Jadi bila mak saya minta beberapa kali, "Anas, tolonglah buka." Tu impian mak saya, maka saya pun buka. Dan saya teringat balik kenapa, antara sebab besar yang membuatkan saya sentiasa semangat, ataupun bersungguh-sungguh dalam bidang ni. Untuk makluman anda, dalam keluarga saya sendiri, saya pernah ada satu saat yang saya tak boleh lupa, sungguhlah. Satu waktu tu saya dapat berita, saya dapat call daripada kampung. Dari kampung ni dapat call. Dan bila dapat call, kita gembiralah kan, rindu kampung call ni. So, tapi apa yang dia bagi tahu adalah rupanya ada seorang ahli keluarga saya yang dah tua, dan dia sedang nazak sekarang, dia berada di hospital. Maka waktu tu saya balik pergi ke kampung saya, dan saya tengok dalam keadaan ketika itu, orang yang saya sayang tu dalam keadaan terbaring, kaku, sedangkan sebelum ni dia adalah orang yang aktif.
dan saya dapat tahu waktu hujung-hujung akhir hayatnya, rupanya dia tak boleh lagi baca Al-Quran dengan baik. Dia banyak solat yang tertinggal, zakat yang tertinggal, dan saya rasa sedih sebab saya belajar agama, apa guna belajar bertahun-tahun dalam bidang agama tapi saya tak langsung beri manfaat ataupun menyebarkan ilmu pada ahli keluarga saya dulu. Jadi sebabkan saya tak mampu nak bantu beliau, dah pergi dah pun, maka saya berazam kalau saya tak boleh bantu beliau, saya nak bantu ramai lagi atuk ataupun mak ayah yang lain untuk boleh pandai mengaji. Dan sebab itulah tuan-puan, sebenarnya macam-macam bila kita buka Pusat Quran ni, saya perhabis duit macam-macam, ujian dan sebagainya, dikecam orang dan sebagainya, orang ingat ini adalah bisnes, tapi bukan. Bila kita dapat kewangan tu, kita sumbang balik pada orang asnaf. Kita hadir hari ni, ada beratus asnaf yang kita bantu untuk belajar. Kalau dulu kita buka Pusat Quran ni, Allahu Akbar. Kita pernah buat program tuan-puan. Program tu percuma saja. Percuma ni. Buat pergi ke sekolah-sekolah, pergi ke masjid. Kita nak buat percuma ni. Tapi tuan-puan, ada orang alhamdulillah diterima. Ada orang tuan-puan dihalau kita ni. Betapa hinanya menjadi waktu itulah saya rasa kan. Betapa hinanya kalau kita menjadi orang agama yang kata macam terhegeh-hegeh lah waktu tu. Jadi alhamdulillah bila kita sekarang ini kita kenal kan. Rupanya bagi saya bila kita belajar marketing dengan Rishwork ni adalah tentang dakwah. Dan itu adalah saya lah. Pemahaman orang lain berbeza. Saya adalah tentang dakwah. Rupanya sekarang ni tak sesuai dah cara dakwah yang mungkinlah pemahaman saya, apa yang pengalaman saya juga mungkin dah tak sesuai dah untuk ketuk pintu orang, untuk ajak orang macam tu. Mungkin dengan cara kita educate orang dekat media sosial lebih berkesan, lebih efektif. Maka alhamdulillah lepas saya belajar dengan Rishwork pada 2019 tu saya masuk Spire tuan-tuan. Kenapa saya masuk Spire? Sebab dulu kita orang kata bab operation, bab ilmu mengaji ni kita tahulah, kita alhamdulillah lah, kita pandai lah. Tapi bab nak menguruskan ni, bab nak menyebarkan lagi kita tak tahu. Maka saya pegang pada satu ayat, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya tanyalah pada orang yang betul. Maka alhamdulillah saya jumpa dengan Rishwork, saya belajar masuk Spire, dan alhamdulillah lepas tu setahun lepas tu 2020 saya masuk Titan. Dan apa perbezaan dia kalau saya boleh cerita sikit, alhamdulillah kalau dulu kita sangat struggle dengan macam-macam kesukaran nak menyebarkan ataupun nak berdakwah ni, sangat sukar dengan orang tak terima tu. Bukan tak terima saja tau, orang tak terima siap mengata, mengumpat, dia halaunya kan. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita dah tenang sikit, dah sabar, dah kuat alhamdulillah dengan bila kita berpindah kepada online ni. Dulu kita ada lebih kurang dalam 500 pelajar saja pada 2019. Sekarang ni 2021 kita ada pelajar yang aktif lah. Pelajar yang aktif kita ada dalam 8,000 pelajar. Dan kalau yang pernah belajar dengan kita lebih kurang dalam 15,000 lebih kurang pernah belajar dengan kita. Dan juga yang pernah join program-program kita dah lebih 100,000 peserta. Dan alhamdulillah kalau kita sebut pasal asnaf pula dah lebih kurang 200 asnaf yang kita bantu untuk diorang ni belajar mengaji kan. Mana-mana yang tak mampu tu kita support. Mana yang mampu, yuran macam biasalah. Apa-apa sangatlah yuran kita tu. Yuran tu pula boleh kongsi ahli keluarga kan. Sangat-sangatlah orang kata dah murah sangat. Dan juga kita tak nak lah kalau bagi, maksudnya kalau bagi semua macam mana pula nak kos kan. Sebab itulah kita nak semua orang boleh bertanggungjawab dengan rezeki yang Allah bagi ni. Rezeki semua ni Allah akan persoalkan. Contoh dapat 1,000, ada tak disumbangkan ke jalan agama? Ada tak? Kalau tak ada, mari sini masuk ke Azdan, kita belajar sama-sama. Macam itulah. Okay, so terima kasih Tuan Nasrul. Ustaz, saya terkesan Ustaz. Bila Ustaz cakap saya numbers people dan saya nak semua orang dengar saya nak petik bila beliau ubah dari sudut secara live jadi online. Kalau 2019 ada 500 pelajar saja, tapi subhanallah tuan-tuan dan puan-puan, berkat hari Jumaat ni beliau berkongsi dengan kita. Saat ketika kita sedang bercakap ni, beliau ada 8,000 pelajar yang aktif belajar secara dekat. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Anas.
sangat amazing, dan beliau sendiri dah cakap dah sentuh lebih daripada 100,000 orang yang menikmati pembelajaran secara online ni. Amazing tuan. Amazing Ustaz, amazing. Saya tak tahu macam mana nak cakap betapa hebatnya numbers ni, dan mereka baru saja boleh kata bermula nak buat secara online ni dengan secara efektif. Kita ada beberapa gambar Ustaz, kita nak share. Boleh? Silakan tim. Boleh. Silakan. Okey, gambar-gambar. Okey. Silakan. Ada banyak gambar yang kita nak share bagaimana konsep pembelajaran. Ini dulu Ustaz Ini dulu Ustaz, betul? Betul. Ini dulu kena datang pusat tahfiz, kena datang belajar. Okey. Next. Yang mana humble beginning lah tuan-tuan dan puan-puan. Betul. Dan ni yang zaman dulu. Silakan next. Okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya dengan segala hormatnya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, asbab berubah kepada online dan boleh mengajar secara direct tuan-tuan dan puan-puan tanpa perlu keluar dan boleh sentuh lebih ramai orang. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, bukti buat servis saja. Alhamdulillah, Azdan Quranic Center, ini figure terbaru 7.2 juta tuan-tuan dan puan-puan. Tepukan untuk mereka, amazing. Ustaz, apa perasaan Ustaz tengok figures ni Ustaz? Dan juga tengok berapa ramai Ustaz dah boleh bantu. Silakan. Alhamdulillah, bagi saya kita di Azdan ni kita fokus pada pelajar tau, sebab setiap bulan kita akan cerita berapa ramai bulan ni kita boleh bantu. Kita target bulan ni 4,000 orang. Bulan depan target lagi. Kita tak fokus pada numbers kewangan sebenarnya, tapi alhamdulillah Allah nak bagi, Allah bagi. Dan dari segi daripada situlah yang kita dapat bangunkan ke fasiliti yang lebih bagus. Sekarang ni kita sedang ada pelajar-pelajar di luar negara, dan sekarang kita membina satu platform apps yang orang boleh belajar Al-Quran, supaya kita tak nak buat style kampung-kampung dulu lah. Kampung-kampung dulu kan. Sebab kita bukan soal berapa banyak kita belajar tau, tapi berapa kualiti pengajian tu, supaya orang boleh macam insyaAllah beberapa bulan dia boleh mengaji. InsyaAllah. Wow, amazing Ustaz. Satu kisah kejayaan yang sangat power, sebab kita semua sedia maklum. Saya suka bila Ustaz sebut tadi, kalau dulu orang tengok Ustaz yang mengajar mengaji ni mungkin bukan prioriti dan melihat dari sudut yang tidak sepatutnya kita letakkan di tempat yang sepatutnya. Tapi alhamdulillah Ustaz Anas dan juga tim beliau telah meletakkan status mengajar Al-Quran ni nampak lebih, orang kata, berteknologi tinggi, berdaya saing, dan insyaAllah boleh sentuh lebih ramai orang lagi. Sebab nak belajar mengaji ni tuan-tuan dan puan-puan bukan mudah. Tapi bila ada Azdan Quranic Center yang diterajui oleh Ustaz Anas Azami, memperbarui cara pembelajaran Al-Quran ni. Okey last Ustaz, apa pesanan terakhir untuk mereka yang sedang menonton, mungkin boleh dapat inspirasi daripada kejayaan Azdan Quranic Center setakat ini. Silakan Ustaz. Okay, baik, kalaulah kita sebut pasal cabaran dalam kehidupan hari ni, semua orang ada cabaran yang berbeza kan. Kalau tak nak cabaran, maksudnya dah meninggal baru tak ada cabaran. So apa yang saya nak cakap tentang semua orang kalau hadapi cabaran tu, saya nak ajak yang first adalah berbalik kepada Allah first kan. Balik kepada Allah. Kadang-kadang kita tak tahu dengan apa yang kita buat, kebaikan mana yang kita buat tu menyebabkan kemudahan kita dalam urusan hari-hari ni, dan mungkin kemudahan juga dekat akhirat nanti. So yang kedua, berbalik kepada niat. Niat kita ni bila nak buat apa saja, niat of course bukan sebab wang first, and wang ataupun dunia akan datang kalau sebab innamal a'malu binniyah. Kalau kita niatkan dunia, dapat dunia je lah. Kalau kita dah niatkan akhirat, insya-Allah kita nak Allah redha, insya-Allah moga-moga semua yang kita buat tu dunia yang datang, bukan kita yang kejar dunia kan. Dan juga saya nak sampaikan tentang berapa banyak yang kita boleh sumbangkan balik kepada masyarakat. Dan hari ni alhamdulillah bagi saya, apa yang kita capai hari ni adalah semua itu adalah amanah, tanggungjawab untuk kita sumbang balik pada masyarakat.